Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kawan-kawan. Selamat datang ke Arif Fishing. Nama aku Arif macam biasa. Jadi hari ini seperti beberapa hari yang lepas, aku buat rakaman bukan di tepi sungai, bukan di tepi laut, bukan di tengah laut, tapi aku buat dalam aku punya markas ya. Aku punya bilik. So kalau lightingnya tak berapa bagus, minta maaf sebab ini je yang ada. Aku tak ada studio, okey. Jadi ada ni je lah. Jadi hari ni aku nak berkongsi kan kepada korang next topic. Semalam 2 hari lepas 2 hari lepas ke semalam tak ingat. Aku dah share kan macam mana tips nak pilih gewang. Kan? Macam mana tips nak beli gewang kepada beginner. Jadi hari ni aku nak bagi penerangan, aku nak bagi explanation tentang apa sebab utama kenapa kita perlu ada shock leader pada penghujung tali pancing kita. Shock leader ni apa? Perambut. Sebelum tu aku nak tanya, berapa ramai antara kawan-kawan aku yang tengok video ni yang betul-betul faham apa fungsi shock leader? Apa fungsi perambut ni? Ataupun korang letak dekat ujung tu just suka-suka je, ikut-ikut orang. Kena letak ni. Ada tak yang macam tu? Jadi aku harap tak ada macam tu lah. Tapi sehari ni aku nak bagi kefahaman supaya penjelasan ini lebih jelas, mudah difahami dan caster-caster pemancing-pemancing newbie ke baru ke, newbie ke lama ke, dia boleh faham apa maksud dan kegunaan shock leader ni sebenarnya. Jadi bila orang tanya, kita boleh explain dengan baik lah apa tujuan dia. Bukan kita letak kat pancing tu suka-suka kita je kan, sebab kita rasa ikut-ikut orang, tak perlu pakai tak boleh. Okay, jangan ikut-ikut orang. Okay, sebelum aku explain dengan lebih lanjut, ada 3 persoalan ataupun ini FAQ lah, frequent asked question, okay, yang sering ditanya. Yang pertama persoalannya, kenapa kita perlu pakai perambut? Persoalan yang kedua, ada lagi pemancing tanya, kenapa kita tak boleh pakai direct daripada tali utama terus pergi ke gewang? Kenapa tak boleh? Ini persoalan kedua. Persoalan ketiga, orang akan tanya, tali braided ni tak cukup kuat ke? So di sini penjelasannya, okey, di sini penjelasannya. Baik. Pertama sekali kita kena faham, kita pakai shock leader ni, okey, aku nak fokuskan shock leader ni kepada pengguna-pengguna yang gunakan tali braided. Tali braided ni adalah tali sulam. Okey, tali ni ada 3 jenis. Kita kena faham. Satu, tali monofilament, tali tangsi biasa. Kedua, tali braided, tali sulam, dan yang ketiga adalah fluorocarbon. Okey, ketiga-tiga ni nanti aku akan jelaskan apa perbezaan, apa kelebihan dan apakah kelemahannya. Okey, untuk menjawab persoalan-persoalan ni, untuk aku nak explain sebab-sebab kenapa kita kena pakai shock leader, dia ada satu kata kunci. Okey, kata kunci ni aku reka lah. Kata kuncinya aku reka. Kata kunci by Arif Fishing. Okey, perambut ni adalah antara penyebab kejayaan untuk kita mendaratkan ikan. Faham tak maksudnya? So perambut adalah salah satu sebab kita berjaya daratkan ikan. Ini kata kunci dia. Okay. Selain daripada jor-joran rod gewang, perambut adalah punca utama kita dapat landedkan ikan tersebut. Kenapa? Okey, kita terus pergi ke sebab utama kenapa perlunya ada perambut jika kita pakai tali braided dalam kita punya reel. Okey. Sebelum aku cerita sebab-sebabnya kenapa perlu pakai perambut shock leader, aku nak explain dulu kepada kebanyakan yang pakai tali benang ni, tali braided ni. Mari kita cerita, aku share kan apakah kelebihan sebenarnya kita pakai tali benang. Kenapa pemancing-mancing kat luar tu pakai braided? Kenapa aku sendiri pakai braided? Okey, braided ni bukan sekarang baru ni popular. Okey, braided ni dah dicipta pada tahun 90-an lagi, okey. Tapi sebelum itu belum wujudnya teknologi di mana ada 6 sulaman, 8 sulaman. Waktu tu braided hanyalah sulaman kasar lah, okey. Tetapi waktu itu kurang popular kerana tali ni besar saiznya, diameter dia besar. Okey. Kemudian selepas teknologi, kita dah masukkan teknologi, kita dah improvise, banyak company-company, ada engineer-engineer yang hebat, okay, untuk membuat kajian terhadap barang-barang pancing kita ni, terhadap industri pemancingan kita ni. Jadi tali braided telah ditambah baik dan lagi tambah baik, semakin halus dan semakin kuat. Okey. Tujuan utama kita pakai braided dekat kita punya reel
kerana antara salah satu sebabnya braided ni mempunyai satu sifat yang very high sensitive. Bermaksud bila mana ikan tu makan, bila kita hook up, bila kita sembat itu, mudah cepat dia punya respon untuk hook up lah, atau terus sangkut kat mata kail. Okey, bila mana kalau tali mono ni sifat dia spring, regangan. Dia sifat dia ni spring, tarik ini memang tak ada lah. Okey, jadi bila kita sembat ikan, okey, responses terhadap kita punya daya sembatan dengan keputusan ataupun respon terhadap mata kail untuk hook up kat mulut ikan itu lambat. Dia takes few detik lah, few seconds, not second, tapi mungkin beberapa detik, lebih lambat daripada tali braided cepat. Tetapi braided dia dalam kelebihan-kelebihan ini, dia tidak boleh bertindak dengan sendirinya. Dia perlukan sokongan, dia perlukan bantuan tali lain untuk menjadikan ia berfungsi dengan lebih baik dan lebih efektif. Sebabnya dia ini ada kelemahannya. Okey, di sini ada 4 kelemahan yang aku nak kongsikan. Yang inilah sebab utama kenapa kita kena pakai shock leader bila kita pakai tali braided. Pertama, tali braided ini dia sangat lemah pada ikatan. Okey, kalau korang tengok, kalau korang buka tali baru kan, okey, tali baru ni dia licin. Nampak tak? Macam dia ada wax, lilin. Dia punya material apa yang dibalut ni aku tak pasti, tapi boleh katakan macam wax lah, macam lilin. Okey, dan ini sifatnya licin. Tujuan dia buat bagi licin ni supaya tali keluar daripada reel. Aku bagi contoh lah. Okey, tali keluar daripada reel ini lancar. Okey, ini antara tujuan braided ini dicipta khas untuk pemancing-pemancing, terutama kita main casting, supaya bila kita baling itu dia tiada resistance, tiada halangan, dia akan terus keluar dengan lancar, di mana ia akan beri kita distance untuk casting jauh dan juga kelancaran kita untuk keselesaan kita untuk mancing lah. Itu antara sebab dia. Jadi sebabkan permukaan dia yang licin ni, dia menyebabkan kelemahan dia ni susah untuk, dia tidak kuat bila diikat. Okey, ada kajian mengatakan, ada kajian yang aku pernah terbaca tu kajian, tapi tak ingat berapa persentajnya. Bila kita ikat tu berapa saja kekuatan yang ada pada tali braided ni bila kita ikat pada sesuatu. Okey, dia lemah pada ikatan. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, disebabkan dia ni tadi dia terlalu sensitif, dia ni sangat lemah menyerap hentakan. Okey, kenapa benda ni, kan tadi aku cakap sepatutnya pop dia cepat kan, tapi apakah sebab benda negatif, negatif side di sebalik kelebihan itu? Itu menunjukkan kelebihan tali ini mudah meletup, ataupun kita punya equipment boleh rosak. Contoh, ini anggap ini reel anggap ni reel. Okey, kita tengah reel in, kita tengah reel in gewang, kita gulung gewang. Okey, sekarang ni tali ini dalam keadaan tegang. Bayangkan predator sambar tali gewang ni, dia ambil, dia terus patah balik, dia akan terus bagi regangan di sini. Okey, tali ini sifat dia sangat lemah menyerap hentakan. Jadi apa yang berlaku, tali ini terus akan pergi ke maximum strength bila ditarik, dan tali ini mudah untuk meletup, putus. Okey, itu kelemahan dia. Kuat memang kuat, tapi bila ada daya beban yang terlampau kuat, menyentap dia, maka putus. Okey, kalau korang nak tahu, dia ada satu aku baca kajian yang dibuat perbezaan regangan tali mono, tali fluorokarbon dengan tali braided. Okey, tali mono, regangan dia ataupun sistem regangan dia, dia boleh meregang sehingga 20 hingga 45%. Sorry, ni tali mono, dia boleh stretch sebelum dia jumpa titik pemusnah dia, ataupun dia punya breaking point. Dia tarik 45% maksimum, baru dia meletup, baru dia putus. Manakala fluorokarbon, tahap regangan dia antara 17% hingga 37%.
Okay, kenapa? Kenapa fluorokarbon ni lebih sikit? Sebab fluorokarbon ni dicipta lebih keras, anti geseran. Okay, ini memang khas untuk kawasan-kawasan yang heavy cover. Manakala tali braided, kajian membuktikan yang tahap regangannya hanyalah 4%. 0 hingga 4%. Maksudnya ada kalanya dia tarik terus meletup, dan ada certain tali yang boleh meregang sehingga 4% dan meletup. Okey, sebab yang ketiga, dia ni lemah terhadap geseran. Okey. Tali braided ni sifat dia macam, boleh kata kalau kita ideologi ni macam benang lah. Okey. Baik, tali ni dia ada kelemahannya, sangat lemah pada geseran. Bayangkan kalau kita pakai direct, ikan di sini kita tarik kuat, kita dalam keadaan strength di sini. Katalah kekuatan kita dah tarik kat sini mungkin 70% daripada kekuatan tali. Katalah tali ni, tali kat sini 40 pound. Okey, tali ni 40 pound. Katalah kita tengah fight dengan ikan yang beratnya 10 kilo. 10 kilo punya badan ikan, dengan tenaga ikan tarik, jadi tolak tambah di situ, katalah kekuatan tarikan pada tali tersebut pada ketika itu 30 pound. Maknanya ada 10 pound je lagi baki ketahanan tali ni. Okey, tarik tegang macam ni, bayangkan ada geseran. Tengah-tengah tegang macam ni kan, ada geseran. Tak saja cuba korang tarik, korang letak pisau, batu apa pun yang tajam, gesek sikit, tup, pasti meletup. Okey, tali mono ni kelebihan dia ni lebih tahan geseran. Tali mono dan tali fluorokarbon dia lebih tahan geseran. Okey, dan yang terakhir sekali, kenapa kita perlu pakai shock leader? Kerana tali braided ini, kalau korang tengok sifatnya, dia ni tidak invisible. Maksudnya dia ni tumpat, dia tidak boleh menyamar. Okey, ini tali warna hijau. Kalau dalam air nampaklah tali ni warna hijau, memang nampak jelas. Tetapi dia tidak sama seperti tali mono, di mana sifatnya adalah lut sinar. Jadi tali mono ini kita pakai bila mana ke sini ujungnya gewang, kita pakai tali perambut di sini sebagai tali mono ni sebagai perambut. Jadi tali ini boleh membuat penyamaran dalam air, di mana ikan kurang kelihatan, kurang melihat tali yang kita pakai. Jadi ia akan mengurangkan keculasan ikan. Ikan lebih atraktif untuk attack kita punya lure, kita punya gewang. Okey, so ini 4 punca utama kenapa kita perlu pakai shock leader. Okey, jadi aku harap 4 perkara tadi korang dapat faham apa kenapa antara sebab kita perlukan shock leader. Okey, sekarang ni aku nak bagi extra knowledge ya. Extra knowledge macam mana korang nak bezakan antara tali mono yang korang beli dengan 100% fluorokarbon. Macam aku cakap tadi, fluorokarbon ini sifatnya lebih kuat, lebih keras, dan anti geseran dia lebih tinggi berbanding tali mono. Tetapi dia punya regangan dia lebih kurang berbanding daripada mono. Jadi saranan aku, lebih baik kalau kita main heavy cover. Okay, ada pendapat mengatakan bila kita nak main ikan-ikan yang bersaiz, berskala besar, kita jangan pakai tali fluoro. Sebab fluoro ni lebih tebal dan kasar, mudah dilihat kerana ikan besar ni sifatnya lebih culas. Tapi sejauh mana dia punya kebenaran ini aku tak dapat membuktikan kerana aku tak pernah cuba. Kerana kebiasaannya aku mengamalkan di mana pun tempat aku macam aku gunakan fluorokarbon. Sebab kita tak tahu apa struktur yang ada dekat bawah permukaan air. Kan kita tak tahu. Kadang-kadang kalau strukturnya bersih, ikan ni pula gigi tajam. Contoh kita dapat ikan barakuda, bapak tajam gigi dia. Okay, kita dapat siakap merah MJ, tajam gigi dia. Okay, jadi kita seelok-eloknya saranan aku pakailah fluorokarbon. Okay, kat sini aku nak bagikan satu petua macam mana korang nak bezakan antara tali fluorokarbon ni. Kalau korang nak tahu kan, korang beli di kedai ni, nak tahu original ke tak 100% fluorokarbon atau tidak, ni cara nak test dia. Senang saja, ambil lighter, bakar hujung. Okay, jika hujungnya ini ada kehitam-hitaman, maka tali korang fluorokarbon. Sifat dia adalah fluorokarbon. Okey, di manakala kalau tali mono ni kalau korang bakar, dia hanya akan lembik cair begitu saja. Tengok gambar ni, tengok gambar. Okey. Alright. Jadi inilah dia perkongsian aku tentang shock leader. Kalau ada apa-apa yang korang nak tahu lagi,
boleh komen di bawah. Okay, banyak orang yang komen dia minta aku explain pasal gewang. Boleh aku explain pasal gewang satu persatu, tapi aku tak ada semua jenis gewang. Okay, sebab ada gewang jenis wobbling lah, ada jenis gewang sodok, ada jenis macam-macam jenis. Ada jenis rattling, ada jenis sebagainya. Tapi aku tak nak tunjuk sebab aku tak ada semua gewang ni. Aku tak ada. Kalau ada aku boleh bagi contoh kan. Aku tak ada. Jadi kalau nak tahu, InsyaAllah nanti akan datang. Kalau aku ada contoh-contohnya, aku akan kongsikan ya, jenis-jenis gewang-gewang dan renangan-renangannya, serta apakah tempat yang sesuai untuk kita target. Okay, jadi semoga perkongsian aku pada kali ini ada memberi sedikit manfaat kepada korang. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada yang dah menyokong channel aku. Okay, aku amat menghargai. Sebab korang lah aku bersemangat untuk terus buat video, membuat perkongsian kepada korang. Kalau tidak, aku simpan sendiri-sendiri je lah. Okay, semoga kita berjumpa lagi InsyaAllah di lain hari. Okay, korang komen lah apa lagi topik yang nak aku sharekan. Tapi topik ni pastinya jika boleh yang dalam aku punya pengetahuan lah. Kalau di beyond aku punya pengetahuan, aku pun takkan share. Aku takkan beri ilmu-ilmu yang aku tak pasti. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next videos. Yeah.